Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Assalamualaikum, nama saya Farhan Hair. Assalamualaikum, saya Amin. Assalamualaikum, nama saya Juan Budiman. This is Pot Bola. The guys talk about football. Ref kayu, ref tidur. Hari ni aku panas dengan ref. Liga Super, aku sebagai fan ni, Liga Super asyik ada ref je. Aku nak korang cakap pasal ref. Referee memang jadi tumpuan lah. Sebab keputusan dia akan menentukan apa hasil pada perlawanan tu. Okay. Dan biasanya penyokong memang senang meluahkan ketidakpuasan hati tu pada keputusan pengadil lah. Walaupun mungkin dalam sepanjang perlawanan tu mungkin ada satu atau dua. Betul. Tapi kesan dia tu akan sama ada dapat 3 mata atau tak ada mata. Kan? Jadi hari ni kita cubalah cari. Kita cuba menyelongkari apa tu sebenarnya pengadil. Menyelongkari ayat kau. Menyelongkari apa tu pengadil, apa peranan pengadil, masalah, dan kita cuba tengok apa solution yang kita ada lah. Okay. Betul. Asal kalah je referee ni. Salah. Referee yang kayu. Referee tak boleh buat kerja kan. Tidur. Referee teruk kan. Kita duduk je, kita belasah je referee. Aku pun kena ngaku lah. Aku pun selalu juga referee yelah, tidur apabila lah. keputusan itu tidak berpihak kepada penyokong kan. Nampak je bias. Tapi kena faham juga apa, bila kau cakap referee tu teruk, apa benda yang teruk sebenarnya. Betul. Bila kau cakap tu teruk, tu apa maksud dia teruk? By kriteria apa maksud dia teruk? Bila kita cakap referee tu tak competent, dia apa jenis referee yang kita cakap ni? Sebab dia pun ada juga dia punya kriteria kan. Di Malaysia ni dia ada 4 level of referee. Kau pun start pada bawah, apa tu naik dan naik lagi dan dia naik lagi. Dia ada 4 level. Sama juga kau pergi mana-mana pun. Kebanyakannya memang gunakan 4 level ni lah. Daripada amatur sampai ke profesional, liga sampai paling ke tinggi. profesional lah. Kecuali England lah. England ada 9 level. Kau start daripada level berapa? Level liga-liga amatur lah, kat bawah-bawah tu. Sunday League. You go all the way up. 9 league. Itu beza dia dengan kita. So, kalau di Malaysia? Kalau di Malaysia 4 level je 4 ada. level. So dia ada include tak dalam kita punya FAM 30, Juan? Dia ada referee ni. Referee ni cerita dia dah lama dah. Dulu 2018. Dia referee. Okay, sekarang referee ni dia masih lagi berada di bawah FAM. Okay. Okay, di bawah Persatuan Bola Sepak Malaysia. Jadi memang ada plan untuk swasta kan, untuk ceraikan badan pengadilan ini jadi satu badan swasta ataupun badan yang independen lah. Profesional kan, dipanggil PMOM. Professional Match Official of Malaysia. PMO. Okay, PMOM. Dia ambil daripada pertolongan daripada referee di UK, BGMOL. So dia nak ambil benda yang sama, dia nak buat kat Malaysia. Semua pengadil-pengadil ni, aspirasi dia, pengadil-pengadil ni semua jadi profesional. Okay. Dia idea tu gunakan PGMOL ni satu idea yang bagus lah. Daripada kita nak start reinvent everything, kita gunakan blueprint yang memang dah ada. Betul? Jadi tak banyak masalah sepatutnya lah. Tapi masalah dia sekarang ni, kita memang tak ada pengadil profesional lagi. Masih belum kita, ada. Semua adalah yang bekerja separuh masa. Maksud kau macam mana tu? Maknanya diorang ni mungkinlah bekerja sebagai guru. Okay. Dan sebagainya lah. Kebanyakannya rasanya Kau mungkin fokus dalam more perkhidmatan awam. on pengadil ke maksudnya? Pengadil. Dia okay. Part time kau kerja lain, atau ada match kau jadi pengadil. Betul. Okay. Jadi itu yang kita nampak dekat Malaysia sekarang ni. Dan
benda ni bila idea tercetus ni 2018 ni satu idea yang betul-betul baik lah. Okay. Jadi kita akan ada pengadil, satu grup pengadil yang memang profesional, yang fokus dia adalah hanya bekerja untuk mengadili perlawanan. Sepenuh masa Sepenuh jadi masa. pengadil. Maknanya nanti syarikat tu nanti dia macam dia orang panggil apa? Service provider. Kan dia ada satu syarikat, dia ada satu CEO, dia akan cari income dia sendiri dan klien dia adalah either FAM ataupun MFL lah. Ataupun mana-mana apa liga-liga yang dipertandingkan di Malaysia ni. Dari situ dia buat duit. So maknanya maksud kau kat situ, dia are going to standard the referee punya level lah kan. after Level that kan? tinggi supaya dapat gaji yang tetap kan. Oh baru maknanya kau dibayar elok. Mestilah kalau mestilah. kau kerja amatur kan, macam ambil pun allowance pun ada masalah. Sampai tahun lepas ada juga masalah, pengadil pun tak dibayar. Tahun Apa tu ni. macam mana? Tahun ni? Tahun ni. 2020. So maksudnya kat sini, that is the issue lah kan. Itu antara Itu salah isu. satu isu lah. Okay. Antara isu. Satunya pengadil ini masih lagi amatur. Okay. Dia tak boleh bagi komitmen 100%. Dia tak boleh jadi pro. Kalau dia jadi pro pun dia tak ada duit lagi. Okay. Kan? Sebab PMOM ni walaupun kita nak mulakan jadi dia satu badan profesional tapi masih lagi belum activate lagi. Belum start lagi. Sebabnya MFL dengan FAM ni masih ada kekangan Dari segi kewangan. dari pun. segi kewangan. Dia dikabarkan dia perlukan dalam 500,000 Ya. ringgit untuk rolling untuk dapat 1 tahun. Kos operasi dia untuk 1 tahun 500,000. RM100,000 Ya. Tak, aku dapat tangkap PGMOL in UK. Kau explain more about that boleh tak? PGMOL ni bila dia 2001, dia ditubuhkan pada 2001. So PGMOL ni macam yang kita cerita tu lah, dia badan profesional kan. Secara annually ni dia operating at about 18 million per year income. Oh ya. Income dia daripada Premier League. Okay. Lepas tu pula dia ada 115 pro referee with a total of 8 million total salary. 8 juta pound sterling. So top ref ni kalau basic salary dalam 70,000 pound sterling. Dengan lepas tu on top ada dia ada lagi 1,000 pound of match fees. Lepas tu dia ada fees lagi by fees makanan jugalah. lagi, dia bagi Hotel. accommodation lagi, transport lagi, Aku macam-macam cuit lah. sikit. Kalau kat Malaysia pula macam mana? Kalau kat Malaysia berapa Min? Yang kita dengar lah. Kita pun kurang pasti tapi kita dengar allowance dia dalam 1,000. Tu Dan- pecahan ke atau Tak. match dia ke apa macam mana? Dengarnya all in lah 1,000. All in All in 1,000 je. 1,000. Kau nak beza dengan UK tadi? Jadi boleh, sekarang bro. ni kita nampak lah kat situ jurang dia besar lah. Okay, continue Juan about tadi. Lagi itulah dia ada PGMOL ni, dia bukan saja jaga referee yang top referee saja. Dia dapat all the way down. Dia macam satu program pengadilan yang betul-betul in a very structured way tau. Dia ada akademi dia. Okay. Dia dah mula daripada 16 tahun. Understand. So yang kalau kau minat bola sepak tapi tak minat main bola, nak jadi pengadil, boleh masuk akademi dia dari umur 16 tahun. Kan? Jadi kita tak ada tu. Kita masih lagi bergantung dengan Persatuan Bola Sepak Negeri. Okay. Persatuan Bola Sepak Negeri akan bawa ke FAM dan FAM akan bawa ni untuk mengadili perlawanan. Dan kita boleh nampak beza kalau macam dekat UK tu contohnya pengadil ni dia akan beri assignment awal. Jadi pengadil tu ada masa untuk buat kajian tentang pasukan taktik apa semua. Jadi untuk dia prepare diri dia untuk game tu. Kita tak cakap pengadil kita tak buat homework ni. Kita tak tahu. Mungkin ya. Tapi kalau kita faham diorang ni pun kerja part time. Jadi dia ada kerja yang rutin yang dia nak kena buat. Sambil tu dia nak kena buat ni. Jadi fokus tu Nak kawal emosi lagi Min. Kan? betul. Typically beza. kalau di UK referee tu akan dapat assignment early in the week kan. So lepas tu dia akan go through lah, dia akan cari video, dia tengok highlight, dia tengok perlawanan sebelumnya, dia kaji ataupun dia belajar macam mana pasukan ni bermain. Alright. So nanti dia senang dia nak tolong dia. Maknanya dia will go through that. Dia pun macam coach juga. Dia do their own scouting, dia belajar macam mana dia nak approach game tu on match day. Sama juga. Tetapi di Malaysia tu macam Amin cakap lah, mungkin dia ada sedikit terganggu, mungkin masa dia tak cukup kan. Jadi bila match day tu dia pun
dia pun teragak-agak ke boleh mengganggu dengan dia punya pengadilan pada malam itu. So bila dia berapa tahun lepas, aku sebab liga luar pun dah guna, aku talk about VAR lah. Bila orang komplain pasal ref kayu, ref tidur, kau nak senang macam aku penyokong biasa ni, senang apa pasal tak nak buat VAR kat liga tempatan ni kan? Dia So ni kau punya komen about VAR ni kalau di-apply di Malaysia ni. Okay, VAR, Video Assistant Referee. Ni sebenarnya kira accessories lah. Okay. Tambahan untuk membantu pengadil dalam keputusan. Tapi bukanlah bermakna semua keputusan pengadil tu VR akan bantu. Betul. Dia ada 4 yang nampaklah goal no goal, penalty no penalty, direct red card dengan mistaken identity. Jadi 4 insiden ni saja. Dan VAR ni dia ada satu grup pula yang duduk tengok aku pernah nampak setiap angle. Betul. Dan untuk bagi tahu kepada referee sama ada keputusan yang perlu dia buat keputusan ke tak. Ada 2 lah kalau kita tengok Liga Inggeris sebelum ni, season yang lepas, dia akan bergantung pada VAR untuk bagi dia decision. Kalau tahun ni pun dia dah ubah. Maknanya dia akan bagi tahu pengadil, okay, there's something yang dia kena tengok. Pengadil akan bagi tengok untuk come out dengan judgement. Kita kena faham permainan sekarang ni terlampau laju. Kita tak cakap liga kita sama macam Liga Inggeris, tapi pemain-pemain kita pun sekarang ni dari segi kecergasan apa semua pun dah mula baik. Dan kita boleh cakap kelajuan pemain ni dengan faktor lagi satu, faktor umur pengadil. Pengadil ni biasa umur dah 30 lebih, dekat 40 kan. Pemain-pemain ni umur 20 lebih. Jadi diorang memang lagi pantas, lagi laju tu yang kadang-kadang keputusan walaupun dengan bantuan penjaga garisan pun boleh silap. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan macam VAR apa semua ni adalah baik, tapi tak bermakna dia menyelesaikan semua masalah. Tapi orang selalu confuse tau. VAR dengan goal line teknologi, betul? Kau orang boleh explain tak pasal tu? Dia memang ada perbezaan lah. VAR dengan GLT ni yang nak pastikan dia masuk ke atau tak masuk ke. Separuh bola apa benda tu semua kan. Bola dia 1 inci ke, setengah inci ke, berapa inci ke. So itu berbeza dengan VAR. VAR ni Video Assistant Referee. So dia tengok apa benda yang kita cakap tadi lah, 4 perkara tadi tu kan. Tapi pada aku dulu sebenarnya tak minat sangat dengan VAR ni. Aku bangkang dengan VAR ni. Tapi throughout the years tu kita boleh nampak lah dia punya value dia. Cumanya apa yang aku nak highlight is that VAR ataupun GLT ni is only a tools. Dia hanya alat saja. Dia bergantung kepada orang yang pakai alat tu. The people are using the tools kan. Kalau you have a job and then you have the right tools, but even the people tu kalau tak ada the right skill set pun tak guna juga. Kan? And then nak buat VAR, nak implement VAR dengan GLT ni is costly. Banyak duit. Kan? Report cakap dalam 2 juta. So just for apa? Untuk pasang saja installation. Pasang installation, okay. Lepas tu every single game pula kena ada duit lagi. And then you need orang lagi nak operate benda ni. Kalau macam goal line teknologi tu mungkin lah dia clear cut punya decision. Goal or no goal. Sebab dia bergantung betul pada teknologi. VAR still bergantung pada orang yang tengok untuk judge dan bagi tahu pada pengadil. Aku nak add up. Kalau aku sebagai penyokong bola sepak, aku rasa pemain pun akan rasa benda ni jugalah. VAR ni kadang-kadang dia kill the excitement tau. Kau setuju tak dengan aku? Maknanya ni memang dia kill joy sikit lah sebenarnya, especially bila goal kan, lepas tu kau dah celebrate gila-gila, lepas tu tak goal kan. So kalau kalau by procedure memang apa yang menjaga VAR yang duduk dalam bilik control room tu is actually a match official. Dia pun pengadil juga. Dia match official. Dia pun boleh bagi tahu dekat pengadil yang Mamat ni offside. Kan? Dia dah tengok banyak kali dah, 30-40 kali dia dah tengok dah. Kan? Jadi referee bila dah dapat je feedback daripada referee, daripada assistant referee VAR ni, dia straight away boleh je buat decision. Tapi ada referee yang masih lagi tak percaya lagi kan. Dia nak juga tengok dekat dia punya TV tu yang kan. ada. So itu yang melambatkan permainan tu kan. That's the killjoy lah basically. So kalau kau dapat kurangkan lagi keputusan, nak buat keputusan tu, masa untuk dia ambil tu mungkin dia okay lagi. Tapi itu again it goes back to the competency tu lah. Aku cuma nak highlight dia punya skill set tu kan. Sebab pengadil yang kita ada sekarang ni, adakah dia
do they have the right competency? Kan? Dia mungkin ambil masa lah untuk adapt. Sebab benda baru, benda tak ni biasa pun lagi. benda ni pun start masa World Cup kan. Dia introduce masa World Betul. Cup di Rusia. Jadi satu lagi VAR ni pun kadang-kadang yang jadi ambil masa ni ada dua lah. Kadang-kadang flow of the game tu tak habis. Dia continue. Jadi dia kena tunggu bola mati ataupun lepas diorang tengok angle yang mungkin tak clear, nak kena dapat satu angle betul-betul clear baru nak kan. Jadi itu yang dia ambil masa. Jadi itu antara kelemahan dia lah. Tapi still banyak juga keputusan yang dapat dibetulkan dengan bantuan VAR ni lah. Tapi costly nak buat benda ni costly. Jadi kalau sebelum dia macam gini. Dia tadi kita cerita pasal PMOM kan. Di PMOM ni hanya badan saja. PMOM ni ada satu program yang dipanggil MPRORS. Dia macam satu program development. Dia macam NFDP tapi untuk pengadil. Okay. Di mana pada dia ada cita-cita untuk menghasilkan pengadil-pengadil profesional. Kan, dia ada certification. Dia ada panggil third party datang daripada pengadil-pengadil yang hebat-hebat daripada FIFA, daripada AFC untuk asas kita punya pengadil di Malaysia ni. Kan. So kalau kau tanya aku, duit yang daripada nak diberi untuk VAR atau DLT ni lebih baiklah kau improve the competency of our referee dulu. Betul. Setuju. Okay, last question aku tanya korang berdua. Before kita break kejap VAR diperlukan di liga tempatan. Setuju tak setuju? Buat masa sekarang ni kita perlu increase kompetensi dengan jumlah pengadil. Rasanya itu lagi penting kot. Kau dah jawab yang tu. Juan, setuju tak setuju? Setuju, tetapi better kau improve kau punya stadium dulu. Kan? Stadium baru boleh masuk VAR. Baru boleh masuk VAR, JLT. Okay. Tak adalah teruk sangat referee di Malaysia ni sebenarnya. Ref kayu je Juan. Sebabnya tiap-tiap tahun dia referee atau FIFA akan keluarkan satu senarai.